Okey semua, Assalamualaikum. Boleh kita mula sekarang? Clear tak suara saya? Assalamualaikum. Salam, clear Azani? Okey, kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Prof-Prof, Datuk-Datuk, Datin-Dating, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan sekalian. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke Info Soto Webinar at UCS UiTM Siri ke-11 2023 secara dalam talian anjuran bahagian Info Soto Cawangan Selangor. Saya Muhammad Azani selaku penolong Pegawai Teknologi Maklumat di UCS UiTM Kampus Puncak Alam merupakan moderator pada hari ini dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri dari warga universiti kerana sudi menyertai infrastruktur webinar at UCS UiTM Siri ke-11 2023. Pada pagi ini dengan bersama tagline memperkasakan perubahan melalui transformasi digital. Untuk makluman bersama, kursus kita pada pagi ini bakal berjalan selama 1 jam dan berakhir pada 10 pagi insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, sebelum webinar bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau sangat dikenali oleh warga UCS kerana sifat beliau yang mesra dan ceria. Nama diberi Encik Harun Nizam Ghazali selaku Pegawai Teknologi Maklumat di bahagian infrastruktur UCS UiTM Kampus Puncak Alam. Beliau merupakan pegangan ijazah sarjana muda Computer Science di Universiti Teknologi Mara UiTM dan telah berkhidmat di UiTM selama 18 tahun bermula dengan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat. Beliau juga berpengalaman dalam pembangunan sistem dan aplikasi dan kini beliau merupakan Ketua Unit Pengoperasian ICT di bahagian infrastruktur UCS. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Khairul Nizam untuk menyampaikan webinar bertajuk Dokumen Merging Tools AutoCAD. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada saya punya moderator pada pagi ini. #Kawai Bangga dengan Encik Azani. Okey, untuk makluman semua, pada hari ini kita akan membuat sedikit hands-on lah berkaitan dengan satu dokumen ataupun satu aplikasi yang ada di dalam Google, di mana nanti saya akan sharekan satu slide. Okey, saya akan buat dalam masa sejam ni. Saya akan tunjukkan slide dulu, kemudian kita akan buat hands-on lah. Dan kalau diperhatikan dekat dalam chat punya ruangan chat tu ada diletakkan bahan untuk hands-on tu. Saya minta kepada semua yang hadir pada pagi ni mohon download dulu dia punya dokumen zip tu. Kemudian saya mohon untuk uploadkan ke dalam kita punya Google Drive. Okey? Kejap saya sharekan skrin. Boleh nampak skrin saya ke, Zani? Nampak. Boleh nampak slide dia? Boleh nampak. Okay. Untuk hari ini, kita akan membuat satu perkongsian berkenaan dengan satu aplikasi ataupun dinamakan sebagai AutoCAD. Okey, kalau kita perhatikan dekat dalam kita punya software collaboration software yang disediakan oleh pihak UiTM, kita ada dua yang major lah. Satu kita ada Google Workspace yang biasa kita dengar Gmail, kita pakai Gmail, dan email yang disediakan adalah dalam bentuk @uitm.edu.my. @uitm.edu.my. So, @uitm.edu.my itu sebenarnya asal daripada Google Workspace punya collaboration software tools. Okay. Dan satu lagi kita ada Microsoft 365. Okay. Nama Microsoft 365 ni pula biasanya kita pernah pakai dah, memang biasa. Cuma email dia mungkin staff yang tak familiar with, kita ada @staff.uitm.edu.my. Okay. Jadi untuk hari ni kalau kebiasaannya kita dah biasa guna software-software yang ada ini. Contoh kalau dekat dalam Microsoft kita ada 365 ni, kita biasa guna Microsoft Word kan. So dalam Google Workspace kita ada Google Doc. Okay. Untuk Excel dalam Office kan,
dia punya apa ni, yang setara adalah dalam Google Workspace adalah Sheet, Google Sheets. Okay, spreadsheets. Okay, dan satu lagi adalah PowerPoint. PowerPoint di dalam Microsoft 365, tapi dalam Google Workspace kita ada nama Slides. Okay, saya rasa kebanyakan kita, ini part ni memang familiar kita gunalah. Okay, this is the new tools yang kita sekarang ni yang dah terbiasa guna. Tapi hari ni saya akan berkongsi di mana, macam mana kita nak memudahkan lagi cara, macam mana kita nak automatekan apa ni cara kerja kita supaya kita dapat menghasilkan satu output yang optimum lah daripada hasil kerja kita. Okay? Alright. So what is AutoCrack ni? AutoCrack ni sebenarnya adalah satu integrated tools yang ada dalam Google Workspace tau. Jadi dia akan mergekan data, sebenarnya dia ni asal daripada AutoCrack ni dibuat berdasarkan daripada spreadsheet. Daripada spreadsheet itself tu, nanti kita boleh combinekan data di dalam output dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Okay, so basically dia adalah untuk automation lah, untuk generatekan customized document, report, emails dan so on lah. Okay. Okay, so macam mana dia berfungsi, how it works. Okay, let's say sekarang ni kita buat form dekat dalam Google Form tu, kita buat Google Form. Kebiasaannya bila kita buat Google Form, data tu kita akan simpan dalam Excel ataupun kita akan simpan dalam sheet, Google Sheet, betul Kita ambil nama, kita ambil jawatan, apa semua tu kita akan simpan dalam sheet. So macam mana kita nak manipulatekan sheet ni sendiri untuk kita keluarkan output? Okay, biasanya dengan menggunakan AutoCrack ni, kita boleh ambil daripada Google Slide, ataupun daripada Google Document. Contoh macam kita ada surat, apa semua. Daripada sheet ni, data daripada sheet ni kita combinekan, masukkan dalam Google Slide ataupun Google Document. Dan nanti kita boleh keluarkan output dia dalam bentuk PDF ataupun dalam Google Slide itself ataupun dalam bentuk dokumen. Okay. So ini dia punya fungsi dia. Ini dia punya flow dia, okay? Alright. Benefit dia ada 5 yang saya nampak lah. Lagi satu dari segi automation. Satu lagi adalah dari segi customization. Kita nak boleh customizekan kita punya dokumen. Satu lagi dari efficient lah. Sebab kita nampak flow kerja kita tu nampak macam mudah untuk kita mudahkan kerja kita. Dan satu lagi adalah consistency. So maknanya kita data yang kita ada daripada sheet tu sendiri, bila kita buat merging, data tu konsisten lah. Tak adalah kita buat secara manual, buat surat secara manual, keluarkan email secara manual. Semua benda tu kita dah boleh automatekan. Okay. Dan satu lagi adalah scalability lah. Okay. Alright. Ways we can use it. Okay, satu, dengan menggunakan AutoCrack ni, kita boleh generate invoice. Okay. Satu lagi kita boleh buat rubrics lah. Rubrics ni lebih kepada student. Sekarang macam student isi quiz ataupun student buat quiz, kita boleh outputkan output daripada quiz tu sendiri menjadikan rubrik. Okay. Dan satu lagi adalah online certification. For those yang dah biasa menghadiri kursus webinar infrastruktur ni, kalau kita perasan, once kita isi borang borang maklum balas, okay, bila you isi je borang maklum balas, so tak lama lepas tu you akan dapat email berserta sijil. So proses tu memang kita menggunakan AutoCrack lah yang ini, okay. Dan satu lagi adalah automated email macam saya cakap tadi. Satu lagi dan last sekali adalah untuk letter atau notification. Letter ataupun notification ni contoh macam ni. Kita buat satu borang, contohlah saya ambil contoh kita buat borang untuk pinjaman peralatan ataupun borang untuk sewaan ruang. Okay, contoh macam tu. Jadi kita buat dalam Google Form, orang isi lah nama maklumat peribadi, bila tarikh dia nak gunakan, apa semua, kita simpan dalam Google Sheets. Okay. Jadi kebiasaannya daripada Google Sheets sendiri nanti kita akan tengok dan kita akan ambil lah, kita ambil, okey, dia ni lepas sebab tarikh dia sesuai, dia ni lepas untuk kita bagi kelulusan untuk dia menggunakan ruang atau menggunakan peralatan contohnya. Dan katakan yang ni tak lepas, kita ambil data dia, kita jadikan ni sebagai, okey, kita keluarkan surat ataupun email pemakluman mengatakan bahawa dia punya permohonan ni gagal. Jadi proses tu mungkin sebelum ni you buat secara manual, maksudnya you type surat satu-satu. Okey. Tapi sebenarnya menggunakan AutoCrack, kita dah boleh automatekan dah proses itu semua. Okey. Jadi untuk hari ni, untuk hands-on kita hari ni, saya akan highlightkan kita akan buat dua sesi ataupun dua sesi hands-on kalau sempat.
Satu adalah dari segi letter notifications. Okey. Hari ini kita akan buat form. Kita akan buat form permohonan, dan daripada form permohonan tu, daripada data tu kita akan autocorrect atau kita akan automatekan surat kelulusan ataupun dan juga surat kita panggil surat kita panggil gagal lah, tidak diterima lah. Okey. Dan satu lagi kita nak buat macam mana kita nak buat sijil online daripada sijil attendance ataupun penyertaan pelajar tu ataupun staff. Kita buat macam mana kita nak buat sijil online. Alright. Okey. Next. Okey, sebelum kita bermula, suka saya ingatkan berkenaan dengan macam mana cara yang kita nak gunakan AutoCAD ni. Kalau ikutkan AutoCAD ni tak adalah susah sangat, tak adalah mudah sangat. Cumanya bila kita tahu flow macam mana kita nak gunakan dia, dan kita tahu dah proses kerja kita tu macam mana, kita mudah nak gunakan dia. Okey, untuk AutoCAD ni sebenarnya kita ada satu tag yang dinamakan sebagai merge tag. Nanti masa kita buat hands on nanti kita tunjukkanlah macam mana kita nak gunakan merge tag. Merge tag ni option dia lah untuk kita nak mapkan data daripada Excel tu sendiri. Macam mana kita nak mappingkan dia di dalam output kita. Contoh lah, saya ambil contoh. Nampak tak surat ni contoh kan? Nama pemohon. Biasanya bila kita buat surat, kita akan letak nama siapa yang mohon, dari jawatan pemohon ataupun daripada alamat pemohon. Ini kita panggil tag. Sebab apa kita panggil tag ni? Sebab dia adalah variables. Bila sebut pasal variables ni adalah satu entity yang sering berubah, yang dia takkan permanent fix. Contoh kalau saya ambilkan statement kelulusan permohonan pinjaman peralatan teknikal ICT. Okey, itu adalah satu fix statement. Fix statement kita tak tukar-tukar. Jadi benda tu akan jadi sebagai hard coded lah, kita letakkan sebagai terus dalam tu. Okey. Kemudian untuk tag ni semua yang variables yang akan berubah kita akan jadikan sebagai merging tags. Okey. Konsep dia kita kena buat macam nilah. Dia punya design dia. Alright. So untuk Cik Dani? Okey, sorry. Okey. Saya teruskan Teruskan. In order untuk kita nak buat merging tags ni ataupun merge tag ni, kita kena decide nama yang kita nak gunakan untuk merging tags. Sebagai contoh, sebagai contoh, untuk biasanya kalau kita buat surat, kita akan letakkan atas ni nama pemohon lah, siapa yang memohon dia kan. Jadi kita nak namakan dia, nama pemohon tu sebagai satu nama tau, sebagai satu variable nama tu. In order untuk nak buat nama tu seeloknya, best practice untuk naming convention ni, nombor 2 ni, kita letak benda yang mudah untuk difahami lah. Contohnya, okey, dekat text tu, merging text tu kita letak sebagai nama pemohon. Okey, dalam merging text untuk jawatan pemohon, so kita type lah jawatan pemohon. Tag dia adalah jawatan pemohon. Instead of kita letak nama-nama yang macam nama-nama yang kita susah nak fahami. Okey, atas ni katakan untuk teks ni kita boleh letak sebagai contoh saya ambil Zani Klater kat sini lah, kat sini kan. Tapi benda tu constant tu dia akan berubah-berubah. Okey, untuk Zani mungkin Zani faham atas tu adalah untuk nama, tapi untuk orang lain bila kita baca kita tak faham apa benda yang kita nak letakkan dekat atas tu. Okey, nanti bila kita buat kita buat hands on tu nanti saya akan tunjukkan dia macam mana. Okey, kemudian kita tukarkan variable dekat dokumen template tu kepada merging tags. Okey, once done kita boleh mappingkan merge tag ni ke dalam kita punya spreadsheet lah. Mungkin sekarang ni kita nampak lagi, tapi bila kita buat hands on nanti insya-Allah kita boleh nampak lah. Alright. Ini adalah kota ataupun limit bagaimana kita nak limit untuk menggunakan AutoCAD ni. Jadi untuk AutoCAD ni bila kita nak buat automation, kita nak buat proses untuk dia generatekan report ataupun surat ataupun email sehari. Okey, untuk email yang boleh dihantar memandangkan kita menggunakan education license, sehari untuk satu akaunnya kita boleh hantar sebanyak 1,500 email. Bermaksud bila kita buat automation dalam satu akaun,
sehari caps dia adalah sebanyak 1,500. Tapi kalau kita hantar email menggunakan domain within domain, bermaksud domain yang sama, contohnya saya buat autocorrect menggunakan email saya hairunizam@uitm.edu.my. Tapi email yang saya hantar tu ke dalam domain yang sama. Contohnya macam saya hantar kepada Azani, so email tu dia akan limit dia bertambah kepada 2,000. Bermaksud kalau kita buat automation tu di dalam email subdomain domain sama, kita boleh hantar sebanyak 2,000. Okey? Ataupun kalau kita hantar keluar ke Yahoo ke ataupun bukan daripada domain Gmail, okey? So limit yang sebanyak 1,500. Alright. Okey. Okey, ini kota limit. Okey, sekarang ni kita pergi ke hands on lah Okey, untuk hands on, saya nak tanya semua dah download ke apa ni kita punya dokumen tu tadi? Okey. Okey, dalam dokumen tu ada template ataupun ada apa ni template yang kita nak gunakan untuk kita punya hands on ni. Okey, saya share balik ya. Okey. Alright. So sekarang ni saya nak tunjukkan hari ni macam saya cakap tadi, kita nak buat dua, kalau kita sempat kita buat dua hands on. Macam mana kita nak menggunakan autocorrect ni. Alright. Untuk yang kali pertama, sekejap Okey, boleh nampak ke kertas ni? Nampak Boleh. Jadi nampak ke kertas ni? Nampak. Okey. Untuk hands on yang pertama ni, saya nak buat macam mana? Kita nak buat satu form. Form ni adalah form permohonan untuk saya ambil contoh je lah Kita nak buat satu form permohonan untuk membuat pinjaman peralatan. Okey. Form ni daripada Google Form, kita akan simpan dia ke dalam Google Spreadsheet. Okey. Dalam Google Spreadsheet tu nanti basically bila kita mappingkan permohonan daripada Google Form tu, dia akan create satu tab lah, auto response tak salah nama dia, response. Okey. Daripada sini nanti kita akan create dua tab baru, lulus, gagal. Okey, dua tab baru di mana data daripada auto response tu nanti kita akan simpan lah. Okey, penama A ni kita luluskan. So, kita copykan data daripada row daripada spreadsheet ni ke dalam tab lulus. Mungkin penama B ni kita gagal, mungkin kita tak dapat bagi pinjaman. So, kita akan copykan row dia dalam spreadsheet ni, kita simpan ke dalam tab gagal. Alright. Bila kita dah buat dalam ni, kita akan createkan function dalam autocorrect tu, job dalam autocorrect tu, kita akan createkan dua job. Job satu untuk lulus, job dua adalah untuk gagal. Okay, Zani nampak Zani? Clear tak benda ni? Nampak. Okay, jadi bila kita setkan macam tu, once kita runkan kita punya job untuk lulus ni, setiap kolom penama yang ada dalam tab lulus ni, dia akan dapat email berserta dengan surat kelulusan. Okey. Kalau untuk gagal, dia akan dapat email juga. Okey, berserta dengan surat apa Zani? Surat kegagalan Okey, kita saying that kita notify lah pemohon mengatakan bahawa dia gagal. Okey, so proses dia macam ni je. Nampak mudah kan? Memang mudah pun. Alright. So sekarang ni untuk yang method yang pertama ni nanti, okey, saya mohon semua cuba kita buka Google Chrome ni. Google Chrome. Alright.
untuk Google Chrome ni memang saya dah savekan profile sebab menggunakan UiTM punya. Okey, katakan sekarang ni kita pergi ke Google Form. Kita nak create satu form dulu. Okey, kita create satu Google Form. Katakan kalau saya laju beritahu ya. Saya katakan borang permohonan pinjaman peralatan. Alright. Borang permohonan pinjaman peralatan. Okey. Sambil tu saya buka drive saya, Google Drive saya. Okey. Okey, tadi saya dah sharekan satu folder kan. Folder tu saya mohon kepada semua untuk simpan di dalam you punya Google Drive lah Sekejap. Alright. Dalam folder tu ada 3 dokumen. Satu surat kelulusan pinjaman peralatan ICT. Ini adalah ada 3 Satu lagi surat yang tak diluluskan sebagai demo kita dan lagi satu adalah sertifikat. Sertifikat ni kalau kita sempat kita buat, okey. Okey, saya nak ceritakan pasal berkenaan dengan surat kelulusan pinjaman ni nanti. Bila kita buka, saya tunjukkan macam ni je lah Alright. Okey, untuk Google Form tu tadi, first thing first, untuk peralatan ICT, sekarang ni kita simpanlah. Kita nak apa? Nama pemohon. Okey, kita kena minta orang tu isikan nama pemohon. Lagi satu, jawatan pemohon. Jawatan. Itu alamat PTJ. Saya ambil macam tu lah Okey. Dia nak mohon peralatan bagi program apa? Tujuan pinjaman. Okey, tujuan pinjaman. Okey. Okey, kita tambah lagi bila kita nak pinjam. Tarikh pinjaman. Okey, dan satu lagi tarikh pulang. Alright. So, basically kita buat form yang simple saja dulu. Ada nama pemohon, ada jawatan, ada alamat PTJ, tujuan kenapa kita nak pinjam, tarikh pinjaman dan bila tarikh pulang. Alright, okey, saya lupa satu lagi. Kita kena tambah satu lagi, email untuk dihubungi. Okey, email untuk dihubungi. Alright, so basically ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 field di dalam Google Form ni. So bila kita savekan dia, kita akan nama dia sebagai borang pinjaman peralatan ICT. Alright. So sekarang ni kita berbalik-balik kepada surat kita tadi. Sekarang ni kita nak jadikan surat ni, biasanya kita dah ada template surat kan. Biasa of course lah, those yang biasa kita dah ada template surat. Jadi template surat ni kita kena letak dia di dalam Google Drive. Tapi in order untuk AutoCAD ni boleh baca you punya dokumen ni, make sure that dia punya format ni adalah untuk format Google Document. Biasanya bila kita uploadkan dokumen tu, dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word, bila kita uploadkan dia, format dia masih lagi dokumen .docx. So kita kena convertkan dia kepada Google Doc. Okey, baru dia akan dapat membaca kita punya file ni. Alright. Sekarang ni kita ada surat. Kita nak ubahkan surat ni supaya surat ni nampak kita nak automatekan surat ni sebagai surat kelulusan. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, in order untuk kita nak buat surat ni, kita kena define dulu apa variable yang ada dalam surat ni. Saya ambil contoh kebiasaannya macam ni, mungkinlah daripada filing number ni mungkin kita akan kita akan jadikan sebagai variable. Okey, dia akan berubah. Tapi yang itu saya tak ubah hari ni. Saya nak ubah yang ini. Tarikh, ini adalah tarikh bila? Tarikh kelulusan surat kan? Jadi kalau tarikh kelulusan surat, biasanya dia akan berubah-berubah. Dia akan ikut tarikh bila kita luluskan surat tu. Okey? Jadi kat sini kita buat tagging dia. Tarikh kelulusan. Zani nampak tak Zani? Yang ni? Nampak. Nampak So kita buat merge tag dia macam ni. Okey. Naming convention dia saya letak sebagai tarikh kelulusan. Supaya mudah orang faham. Okey. Okey, ini adalah nama pemohon. Okey, biasa nama pemohon kita akan letak nama pemohon.
Okay, sorry. Alright, ni ketua jururawat ni kita tukar sebagai jawatan. Ini alamat. Okay. Alright. Memandangkan ini adalah surat kelulusan, kita tengok okey dengan segala hormatnya permohonan tuan bertarikh. Okey. Tarikh ni kita akan ambil tarikh daripada permohonan dia kan. Jadi kita ubah dia kepada tarikh memohon. Right? Okey, dimaklumkan bahawa pinjaman bagi tujuan hari bertemu pelanggan ni adalah benda yang berubah. Jadi kita akan letak sebagai tujuan ataupun program. Nama program. Okey, nama program bertarikh. Okey, maksudnya tarikh pinjaman. Tarikh pinjaman sehingga tarikh dipulangkan. Alright. Jadi benda field macam ni kita kena define dulu. Okey, merging text ni macam ni kita kena define dulu. Saya ambil contohnya mungkin surat tuan puan lagi banyak dia punya merging text. Banyak variable. So it's up to you macam mana kita nak tambah je. Tapi untuk hari ni, sesi pagi ni saya akan buat macam ni dulu lah. Okey. So ya, Renisa. Saya. Assalamualaikum. Salam. Yang dekat alamat tu yang depan tu satu simbol je awal effect. Betul. Terima kasih banyak. Sengaja saya buat tu untuk tengok audience aware ke tidak. Alright, terima kasih puan Okey, jadi sekarang ni kita dah ubah benda ni, kita dah letak benda ni, merging text dia. So sekarang ni kita patah balik ke kita punya borang permohonan pinjaman. Alright. Macam saya explain tadi, untuk borang pinjaman ni nanti kita kena setkan dia. Kita nak linkkan borang ni ke dalam Google Sheets kan, links to Sheets kan. Jadi first thing first, bila kita dah buat borang pinjaman, kita linkkan ke Google Sheet. So sekarang ni kita create lah new spreadsheet. Borang permohonan pinjaman. Kita create. Right. Basically bila kita createkan spreadsheet sheet ni berdasarkan daripada borang tu dia dah ada dia punya header dia. Timestamp bila borang dipohon, nama pemohon, jawatan. Okay. Alright. So sekarang ni, ini form respond. Macam saya cakap tadi, kita nak create dua tab di mana kita nak simpan data yang kita luluskan, nak simpan data yang kita kita tolak lah dia punya permohonan. Jadi paling mudah, kita copykan benda ni, existing spreadsheet. Sorry. Kita create je lah, kita duplicatekan. Alright. Kemudian kita tukar nama dia kepada lulus. Alright. So basically dia punya field yang sama. Cuma kita kena tambah satu lagi adalah tarikh lulus. Alright. Kita tambah lagi sebab kita nak make sure that surat tu ada tarikh lulus. Okay. So sekarang ni kita dah ada dah. Alright. Satu lulus. Satu lagi kita duplicatekan. Tarikh gagal ataupun tarikh kita keluarkan surat tu lah sebenarnya Saya ambil dia punya nama ni. Alright. Sorry. Kita ubah balik kepada gagal. Jadi sekarang ni dia punya framework ataupun dia punya baseline kita dah ada. Kita nak automatekan proses pula. Bila nak automatekan proses sekarang ni kita pergi dekat extension. Saya difahamkan bagi pengguna yang menggunakan akaun UiTM, Google UiTM, kita punya Google Space, kita punya moderator admin dah installkan terus automatik benda ni. Cuba semak, ada tak? Korang ada tak AutoCAD ni? Okey, kalau tak ada, kita boleh pergi ke add-ons, get add-ons. Okay, dan kita carilah AutoCAD. Okay, dan kita install dah AutoCAD. So basically kalau tak ada saya cerita kalau tak ada. Kalau ada then should be okay lah. Alright. So sekarang
dekat extension ni. Ulang balik Nizam. Sorry, apa dia? Tolong ulang balik yang nak cari AutoCAD tadi. Okey. In order untuk cari AutoCAD, pergi ke extension. Kemudian pergi dekat add-ons. Ada puan? Okey, kemudian pergi dekat get add-ons. Get add-ons. Alright. So kat sini kita search AutoCAD. Alright. So nanti kita install lah AutoCAD kat sini. Okey. So sekarang kita pergi dekat extension, kita pergi dekat AutoCAD, kita launchkan lah AutoCAD ni. Alright. So sekarang basically kalau kita tak setkan any jobs ataupun merging job yang ada dekat dalam spreadsheet ni sendiri, so basically dia kosong lah. Sekarang ni kita create satu new job. Kita nak create satu new job. Okey, katakan job tu kita namakan ni sebagai kelulusan pinjaman. Alright. Kita savekan job tu, nama dia sebagai kelulusan pinjaman. Okey, kita next kan. Alright. Sekarang ni dia tanya kita untuk option nombor 2 ni, kita nak choose template. Template mana kita nak gunakan untuk kita nak mergekan file tu. Tadi kita dah buat satu surat kelulusan tadi kan. Jadi template tu yang kita akan gunakan sebagai kita punya basic template untuk ni. Okey. So pergi dekat ni, kita search dekat from drive. Okay. Kita cari kelulusan pinjaman. Mana satu yang baru? Sekejap saya cari nama dia. Kelulusan pinjaman. Saya rasa yang ni okey. Kita select. So dia dah kita akan gunakan template yang kita dah edit tadi, yang kita dah buat merging text tadi. Okey, kita klik next. Alright. Kat sini yang kita nak mappingkan data tu. Alright. Merge tab ni, since kita gunakan Excel ni tadi, merge tab tu kita ada multiple tabs, betul? Sekarang ni kita ada form respond, kita ada lulus dan kita ada gagal. Jadi sekarang ni kita nak buat surat kelulusan. Jadi kita ambil yang lulus. Okey? Yang lulus. Right. Okey, so sekarang ni kita daripada sini kita kena mappingkan daripada this one sebenarnya. Yang ni nampak tak? Tarikh kelulusan, nama pemohon, jawatan dia semua, alamat, tarikh pemohon. Ini adalah kita punya merge tag yang kita dah buat di dalam Google Doc. Okay? Dalam kita punya template Google Doc tu. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita kena mapkan tarikh kelulusan dalam Google Doc tu ke dalam kolom kita. Dalam kolom kita ada buat kita ada buat tarikh lulus tadi kan. Jadi kita setkan sebagai tarikh lulus. So dia dah mapkan ke daripada Google Doc, dia mapkan dalam kolom di dalam sheet. Okey, nama pemohon kita ambil nama pemohon, jawatan kita ambil jawatan, alamat kita ambil alamat PTJ, tarikh mohon kita ambil tarikh tarikh pinjam. Okey, nama program kita ambil tujuan pinjaman. Kejap, ada nama program tarikh pinjam. Okey, tarikh mohon ni kita ambil tanya bila dia terima. Okey, tarikh pinjam kita ambil tarikh pinjaman, tarikh pulang adalah tarikh pulang lah, tarikh dipulangkan. So basically kita dah mappingkan dia. Kita klik next. Okey, kat sini untuk file, option nombor 4 ni kita nak tanya file name. Kita nak simpan file name tu, nama tu sebagai nama apa. Jadi sekarang ni untuk mudahkan kita naklah file yang kita simpan dalam folder kita tu ada nama yang signifikan untuk kita punya kelulusan. Jadi kita boleh letak bila AutoCAD tu automatekan kita punya file, nama file tu kelulusan tu, kita letak nama kelulusan. Kelulusan apa? Kita ambil
Daripada sini, okey, nampak tak kita ada drop down sini? Kita boleh ambil kelulusan apa? Kelulusan daripada tujuan pinjaman. Bila kita klik sekali, dia akan copy. Kita pastekan dalam ni. Dia kelulusan program apa? Oleh siapa? Sama nama pemohon. Jadi nanti dalam kita punya Google Drive, surat tu nanti dia akan simpan sebagai nama kelulusan program apa? Nama pemohon. Alright. Okay. Jadi untuk types ni, kita nak simpan data kita atau kita nak simpan dia dalam bentuk apa? Surat ke ataupun dalam bentuk PDF. Biasanya kita simpan dalam PDF lah kan, surat kelulusan. Jadi kita ambil PDF. Alright. Output as multiple output ni ataupun single output mode. Alright. Untuk multiple output ni adalah macam contohnya sekarang ni kita ada 10 permohonan. 10 permohonan. Setiap kali kita runkan job tu, dia akan hantar 10 email. Okey, 10 email dan dia akan jadikan 10 PDF. Alright. Tapi let's say lah kadang-kadang ada juga PTJ yang kita nak compilekan keseluruhan permohonan tu jadikan satu PDF. Jadi kalau ada kes macam tu, kita ambil single output mode di mana kita akan simpankan 10 permohonan tu dalam satu PDF yang besar dan satu file PDF, dan dari situ baru kita nak buat cetakan ke apa boleh lah. Right? So kalau single output ni kita kena letak page break lah between data rows. So maksudnya satu surat kelulusan ada page break, satu lagi surat kelulusan. Okay, dalam satu file. Tapi untuk yang kali ni kita akan pakai multiple output mode lah. Okay. Ini tempat di mana kita nak simpan ni. Kalau macam kita dah ada folder tu, basically kita simpan dalam folder tu lah. Alright. Dan ni reference ni untuk nombor 6 ni kita skip je, tak ada masalah. Merge conditional ni pun tak apa, kita skipkan je. Alright. Share document and send email. Maksudnya dokumen yang kita dah mergekan, surat kelulusan kita mergekan tu, of course lah kita nak mudah, takkanlah kita nak email satu-satu pada orang kan. Jadi kita nak sharekan dokumen tu, yes, kita sharekan dokumen. Sharekan dalam bentuk apa? Okay, kita sharekan dalam bentuk PDF. Okay, allow collaborators ni tak payahlah to reshare ni, no. Okay, send from generic no reply address ni. Okay, boleh klik yes ataupun klik no, tapi biasanya kita klik no lah. Alright, sekarang ni kita nak make sure that penerima tu once kita create job tu, dia dapat email tu kan. Jadi kat sini kita ambil email penerima tu, pemohon tu kita ambil, kita klik sekali, tu ni kita letaklah email dia. Okey, tajuk kelulusan permohonan pinjaman peralatan ICT. Lepas tu kita buatlah Assalamualaikum. Berikut kepilkan surat kelulusan bagi pinjaman peralatan ICT oleh Okey. Dalam ni kalau kita nak buat tagging pun boleh. Kata-kata kita nak buat, okey, berikut dikepilkan surat kelulusan pinjaman bagi program. Contoh bagi program apa? Dia mohon ni untuk program apa? Jadi kita ambil lah nama program tu, tujuan pinjaman tu, kita ambil, kita klik sekali, kita kopikan nama pinjam. Okey, sekian, terima kasih. Alright, done. Okey. Basically, bila kita hantar email nanti, bila kita run job, dia akan hantar email kepada pemohon berserta dengan ayat ni lah. So, statement ni generic lah. Kalau kita nak ubah pun ubah. Kita boleh ubah lah. Alright. Okay, untuk last kali ni, dia ada dua option kat sini. Add remove job trigger ni. Run on form trigger. Run on form trigger ni bermaksud, kalaulah setiap kali orang submit form, dia akan runkan job tu. Okay, bila orang submit form, dia akan runkan job tu. Tapi untuk yang hands on yang pertama ni, kita tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita nak tahu sama ada kita nak luluskan ataupun tidak kan tadi. Jadi
kita tak boleh setkan ni sebagai run on form trigger. Kita setkan no. Okay. Run on time trigger ni maksudnya kalau kita setkan yes. Okay. Kalau kita setkan yes, bermaksud nanti kalau kita setkan yes, kita boleh setkan maksudnya nanti kita boleh setkan setiap sejam AutoCrack akan runkan skrip, dia akan baca daripada form daripada tab yang lulus ni. Bila masa ada data daripada lulus yang belum di-generate, dibuat, so dia akan buat benda tu. Okay? Ataupun kalau tak nak, kita setkan sebagai manually lah. Kita boleh setiap kali kita copy kelulusan dalam form lulus tu, kita boleh runkan dia. Okay, dah siap ni, kita klik save. Alright, sekarang ni kita dah ada satu job untuk kelulusan pinjaman. Alright, so sekarang saya tutup maksud job dah ada, tapi data kita masih tak ada kan? Data kita masih tak ada. Okey, kita pergi kepada borang permohonan ni balik. Katakanlah saya isi borang ni Saya isikan borang ni, borang permohonan, nama pemohon. Okey, jawatan. Okey, alamat PJ. Okey, tujuan pinjaman. Okey, tarikh bila dipinjaman. Pinjaman katakan saya buat 12 sehingga 20. Okey, alamat email saya nizam@uitm.edu.my. Okey, saya submit. Okey, borang dah simpan. So kalau ikutkan dekat form respon saya dah terima satu kan? Okey, saya dah terima satu. Jadi untuk kita nak runkan benda ni, basically kita tak boleh lah ambil daripada kita punya form respon sebab kita nak check, kita nak luluskan ke tidak. Alright? Jadi sekarang ni apa yang saya perlu buat, data ni saya ambil, saya copy, saya letakkan dalam tab yang lulus ni, saya pastekan dan kat sini saya ambil tarikh lulus. Katakan hari ni saya setkan tarikh lulus kita pada 5/10. Alright. So maksudnya saya dah ada satu data dalam lulus ni. Okay. Jadi apa yang kita buat sekarang? Kita kena runkan AutoCrack ni. Okay. Yang ni saya tunjukkan cara kita nak buat manual lah. Okay, kita dah ada kelulusan pinjaman. Bila kita runkan kelulusan ni, dia akan runkan job ni. Okay, dia akan cakap merge sequence are started. Okay, dia nampak satu row will be merged. Dia akan mergekan dalam kita punya dokumen. Alright, done. Nampak tak? Dekat sini, dalam Excel ni dia ada dah Google Drive punya file. Okay. Dan juga dia ada tunjuk dah terus PDF file yang kita dah generatekan tu. Okey, tarik, ada nama program, tajuk program. Okey, kalau ini kita nak highlightkan, kita boleh boldkan lah. Right. So basically benda tu dah buat dah. Dan since kita automatekan benda tu ke dalam email, saya semak email Jap. Nampak tak? Saya dah dapat satu surat kelulusan dah. Kelulusan permohonan pinjaman peralatan ICT. Alright. So tengok kat sini, nampak tak? Dia ada email apa semua, daripada siapa dan surat terus. Okay? Alright. Benda yang sama kalau kita nak buat untuk yang gagal pula. Kan? Kalau gagal ni pula, basically proses yang sama, kita pergi kat extension, kita pergi kat launch, ni, kita launchkan AutoCrack ni balik. Okey, kita create satu lagi job. Okey, permohonan gagal. Sambil macam itulah kan. Alright. Okey, next. Kita ambil pula from drive. Kita ambil pula surat daripada tadi. Saya rasa tak sempat kot saya nak tunjukkan yang ni. Tapi basically, dia punya proses agak sama. Okey, jadi bila kita buat tu, kita runkan job yang untuk gagal pula, automatically nanti segala field yang ada dalam yang gagal ni dia akan dia akan automatekan lah ke dalam tu. Okey? Alright.
So sekarang ni saya dah tunjukkan satu cara macam mana kita nak buat apa ni, kita macam mana kita nak gunakan AutoCAD lah. Okey, saya pergi ke cara kedua. Cara kedua ataupun hands on kedua, Cik Harul, saya boleh satu soalan tak? boleh sila. Ada daripada Asakir Sukri ni, dia Okey. tanya, Tuan ada tak kaedah macam mana running, reference, nombor boleh auto create bila orang isi form? Running auto nombor, Create bila orang isi form. auto nombor. Auto nombor. Okey, saya faham kalau nak buat auto nombor tu, maksudnya auto nombor tu dia ambil daripada sini kan? Daripada form response ni kan? Form response ni, kata saya, kat sini kita boleh letakkan satu apa ni, kita panggil formula untuk kita generatekan auto nombor. Yang ni boleh, kita boleh buat. So basically nanti kita just letak nama ni, katakan auto number kan. Contoh macam ni, nanti cari apa ni formula yang untuk boleh generatekan auto number. So basically bila ada field baru masuk, dia boleh createkan auto number kat sini. Okay. Yang tu nanti mungkin kita buat satu lagi webinar baru kot untuk apa ni, macam mana nak gunakan apa ni Google Sheet nanti. Okey, dia faham. Okey, dia faham. Okay. Alright. Okey, untuk cara kedua ni saya laju sikit Macam mana kita buat certificate online. Macam mana kita buat certificate online. Jadi untuk buat certificate online ni, first thing first kita buatlah form dulu. Alright, kita buat form, satu form baru. Okey. Form baru, katakan saya buat apa ni, borang kehadiran program. Alright, program. Okey, nama program. Okey, nama program kita letak nama program ni. Okey, untuk nama program ni ada cheat dia sebab kita nak pegang nama program tu kan. Jadi untuk kita nak untuk cheat dia, kita letak dia sebagai kita terus letak dia sebagai apa ni, multiple choice, tapi kita letak satu je nama program tu. Katakan saya letak tadi dekat dalam ni apa nama dia sekejap certificate ni letak nama dia keep your heart beating. Okay, keep your heart beating. Alright, nama program. Okay, kita tambah lagi satu nama peserta. Nama peserta. Tambah satu lagi jawatan. Okey. Nama jawatan, kemudian kita nak ambil apa lagi? Biasa dalam sijil kita letak apa? Nama jawatan PTJ lah. Contohlah kalau kita nak Alright. Oh, satu lagi saya lupa. Kat sini kita tambah tarikh program. Tarikh program ni. Okey, ini pun kita buat cheat juga. Kita buat multiple, kita letaklah katakan 28 Oktober 2023. Alright. Jadi kat sini nanti bila orang isi, kita setkan required. Jadi basically memang dia kena set automated lah benda tu kan. Oh, satu lagi saya lupa. Ini paling penting. Email. Alright. Jadi sekarang ni, sekejap Okey, kita create satu form macam ni. Okey. So sekarang ni kita ada satu borang kehadiran program. Kita klik response. Okay, kita link to sheet. Kita create satu sheet baru. Alright, basically dia dah ada dah benda ni. Jadi sekarang ni kita pergi dekat kita punya certificate ni. Alright, sekarang ni in order, katakan biasa kita buat CJ online kan. Jadi korang drive, korang design dulu. Buat design, tuan-puan buat design dulu seeloknya menggunakan ni lah PowerPoint ke apa. Kemudian daripada PowerPoint tu kita convert dia ke dalam Google Slides, okey. Upload dalam apa ni dalam Google Drive, kemudian kita kena reconvert balik kepada dalam bentuk Google Slide. So kat sini tadi macam biasa kita kena letak merge tag
So kat sini kita letak nama. Okey, ini kita letak sebagai program. Okey, ini kita letak sebagai tarikh. Right. So ada 1, 2, 3. 3 je form ya. Tiga merge tag yang kita letak. Okey, dekat form tu nanti, dekat ni tadi, pergi dekat Ascension, AutoCred, kita launch. Okey. Ini sorry, ini borang kehadiran. Sorry. This one, Ascension, AutoCred, launch. Okey, kita create satu job. Katakan insert. Nama job tu, kita next. Okey, kita cari template slide tu tadi yang nak jadikan sebagai sijil tu. Okey, kita select. Okey, kita next. Kita buat form response lah, kita ambil kat situ. Okey, nama kita mapkan kepada nama peserta. Program kita setkan nama sebagai nama program. Tarikh kita ambil tarikh lah. Tarikh program. Alright, so ada 3 field. Kita next kan. File name dia. Insert program apa. Nama program. Siapa nama peserta. Alright, kita savekan dalam bentuk PDF. Okay, multiple output sebab kita nak automatically dia akan hantar email one by one kepada orang. Okay, kat mana kita simpan. Yang ni kita skip. Merge condition pun kita skip. Okay, share out. Yes, kita sharekan dalam bentuk PDF. Okay, send to ni kepada siapa. Kita hantarkan kepada nama peserta. Sorry, kita ambil email peserta. Tajuk. Error. Ya saya. Aduh, cakap laju. Slow sikit. Oh ya ke? Sorry, kejap masa. Certification. Certification lah. Okay, certification. Tajuk lah, maksudnya tajuk untuk ni. Sekejap Nama program. Okay, nama program. Okay. Kat sini kita letaklah berikut. Ini adalah di konteks ataupun dalam konten dalam email lah Alright, berikut disertakan sijil bagi program. Okay, alright. Sekian, terima kasih. Alright, next. Okay, run job on trigger, yes. Maksudnya bila form trigger tu maksudnya bila orang submit je, kita akan terus buat benda ni. Kita akan terus hantar email kepada dia berserta dengan sijil. Alright. So run ni tak apalah, maksud dia akan terus run on form trigger. Okay, kita savekan. Error, boleh tanya soalan satu lagi? Boleh, silakan. Assalamualaikum, nama saya Sukri. Saya ada satu soalan. Selain daripada Google, adakah sumber-sumber lain of OpenOffice, Zoho Writer, LibreOffice, Word Online dan sebagainya boleh digunakan oleh AutoCred? Okey, setakat ni hanya hanya boleh digunakan dekat dalam Google Workspace punya produk saja. Setakat ni. Untuk AutoCred tu, plugin yang AutoCred ni hanya boleh digunakan di dalam Google Workspace saja. Okey. Satu lagi tuan, boleh tunjuk semula tak AutoCred nombor 3? Yang mana satu? AutoCred nombor 3? Boleh. Saya selesaikan ni dulu, kemudian kita pergi ke soalan tu, boleh. Alright. So yang ni kita runkan skrip ni, skrip AutoCred untuk bash ni. Alright. So basically dia dah run dah. Benda ni dah run, benda dah ada. Jadi sekarang ni, borang ni kita dah ada, borang kehadiran program ni kita dah ada. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, borang ni kita bagi kepada staff lah yang menghadiri program. Diisikan nama dia, nama tarikh program, nama dia.
Okey, jawatan kita ambil Bilal lah. Okey. Kemudian PJJ infrastruktur, alamat email. Alamat email ni mesti yang penting lah. Maksudnya kita nak hantar email tu, make sure that email yang orang masukkan tu betul lah. Alright, kerjaan dia tak dapat sijil. Okey, kita submit. Kita submit, kalau ikutkan kat sini kan. Nampak tak? Kita submit. Sepatutnya nanti dia akan automatically runkan merge dekat kita punya dokumen. Sorry, saya runkan tadi. Saya perasan pula. Okey, nampak? Ada. Jadi, basically, bila user submit form tu nanti, dia akan terus, AutoCAD mungkin ambil masa sikit lah untuk dia generatekan kita punya form tu, dan kalau ikutkan, kalau kita buka email, kita dah dapat dah sertifikat dia. Alright, sertifikat untuk kita punya program. Jadi itulah kot, saya ada dua hands on yang saya sempat saya kongsikan untuk hari ini sebab kita punya sesi ni sejam je kan. Alright, sekejap ya. Okey, saya kembalikan semula kepada Encik Azani. Silakan Encik Azani. Okey, ada satu soalan lagi Cik Khairul. Okey, silakan. Daripada siapa saya tak pasti ni. Untuk fungsi rubrik tu, jika sistem yang pihak UHE gunakan untuk pelajar menjawab soalan Fardu Ain semasa MDF, adakah data-data dari sistem berkenaan boleh digunakan dan dirubrikkan kerana turutan soalan yang dijawab oleh pelajar sebelum ini sama turutan untuk setiap pelajar? Okey, satu saya nak kena tengok dululah macam mana proses untuk dibuat soalan tu. Sebab saya tak nampak overview berkaitan dengan soalan tu sendiri. Nombor dua, kalau soalan tu memang dibuat menggunakan Excel ke? Google Form lah. So sekarang ni saya nampak lebih kepada konsep macam mana kita nak analitikkan data tu kan. Betul. Okay, yang itu saya rasa sebab kita tak nampak depan mata, saya tak boleh nak bagi komen lah. Tapi untuk rubrik tu saya rasa tak ada masalah untuk kita buat. Okey. Okay. Hero boleh tunjuk yang semula yang AutoCAD nombor 3 tadi. AutoCAD nombor 3 tu apa Azani? Saya pun tak faham ni daripada Zurina. Puan Zurina boleh tak ni AutoCAD nombor 3 tu apa ya? Tak ada respon. Tak ada. Okey, nanti tak apa, nanti chat je lah. Kalau ada berkaitan dengan tu boleh chat baliklah dalam ni. Okey, terima kasih diucapkan pada yang berusaha Encik Khairul Nizam atas ceramah yang penuh dinamik sebentar tadi. Diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Okey, seterusnya pihak Urustia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanya soalan sekiranya ada dan mohon jasa baik untuk memperkenalkan nama dan jabatan anda sebelum mengajukan sebarang soalan. Soalan boleh ditanya secara lisan atau menekan butang mikrofon atau secara bertulis di ruang chat. Dipersilakan. Ada tak soalan? Sekejap ada request. Ini apa ni? Okey, ada tanya satu soalan ni daripada Faiz. Kalau nak special request boleh buat di PDF. PPF. Oh. Satu request. Boleh tak buat boleh. kalimat ni di PPF? Di PPF boleh. InsyaAllah boleh. Tak masalah. InsyaAllah boleh. Cik Faiz boleh Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada saya nak tutup hari ni pukul 10 lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, Cik Sani, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harap sedikit pengungsian daripada saya ini dapat membantu dari segi proses kita menjalankan kerja secara efisien lah di pejabat. Terima kasih semua. Okey, penutup
Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS UiTM Siri 11 2023 ingin mengucap setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada ceramah dan pada para peserta dari warga UiTM yang sudi hadir dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsikan di laman web infrastruktur webinar at UCS 2023 seperti berikut. https://iwf.uitm.edu.my. Sekejap saya share kat ni. Banyak sangat pula masuk ni. Okey, kejap Dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing. Terima kasih. Mati dulu, tak dapat lagi. Okey, sukacitanya pihak Urustia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekod kehadiran melalui QR code atau pautan Google Form yang disediakan oleh pihak Urustia di ruang chat. Mana? Okey, saya ulang lagi sekali. Sukacitanya pihak Urustia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekod kehadiran melalui QR code dan pautan Google Form yang disediakan oleh pihak Urustia di ruang chat. Namun, mohon kerjasama semua tidak menyebarkan URL ini kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada program ini. Mana gambar? Kamera buka semua. Dah ambil gambar belum? Dah ambil gambar belum? Mana nak pergi semua? Gambar. Dah belum? Sekejap Lambat lah. Sekejap lah. Aduh, lapar lah ni. Kejap. Aku tak nampak semua. Sini, sorry yang ambil. Okey. Ready? Okey, ready Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekian, terima kasih Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Good sharing, good info.